Pekerja terancam bermaksud pekerja yang terlibat dengan risiko tinggi dinafikan hak-hak asas pekerjaan dan rendah keupayaan pekerja dalam melindungi diri. Pekerja ini tidak diberikan hak-hak pekerja yang sepatutnya mereka dapat. Pekerja terancam menerima upah yang rendah, faedah pekerjaan yang amat minimum, pekerja-pekerja dalam persekitaran yang tidak selesa dan berbahaya. Jadi dengan adanya undang-undang buruh yang memperuntukkan hak-hak asas atau hak-hak minimum pekerja dalam pekerjaan membantu pekerja untuk menuntut hak mereka dan mendapat perlindungan. Jadi berikut merupakan isu-isu yang dapat kami ulaskan berkaitan hak-hak pekerja mengikut prinsip Undang-Undang Akta Kerja 1955. Isu yang pertama yang saya akan ulaskan ialah berkaitan upah dan gaji pekerja. Pada bulan Februari tahun 2022, Kementerian Sumber Manusia KSM telah menerima sampai 5,000 kes aduan berkaitan majikan yang tidak membayar gaji dan lewat membayarnya menerusi aplikasi digital Working for Workers atau WFW, dan ia merupakan jumlah bentuk aduan yang tertinggi diterima. Hampir 2,000 aduan juga turut diterima mengenai majikan yang membuat pemotongan upah tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan. Oleh itu, prinsip undang-undang yang dapat dikaitkan di sini ialah berkaitan dengan terma dan syarat pekerjaan yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955 mengenai tempoh upah dan bayaran upah. Bagi tempoh upah ialah tempoh berkaitan dengan upah yang perlu dibayar kepada pekerja, Seksyen 2 dalam kurungan 1 Akta Kerja. Kontrak perkhidmatan boleh menetapkan suatu tempoh upah yang tidak melebihi 1 bulan, Seksyen 18 dalam kurungan 1 Akta Kerja, dan jika tiada tempoh upah ditetapkan dalam kontrak perkhidmatan, maka tempoh upah bagi maksud kontrak itu hendaklah dianggap sebagai 1 bulan. Dalam kurungan Seksyen 18 dalam kurungan 2 Akta Kerja. Bagi bayaran upah pula, menurut prinsip umum, masa bayaran upah oleh majikan kepada pekerja ialah tidak lewat daripada hari ke-7 selepas hari terakhir tempoh upah. Jika ketua pengarah berpuas hati bahawa pembayaran dalam masa tersebut tidak boleh dibuat oleh majikan, maka atas permohonan majikan, ketua pengarah boleh melanjutkan masa pembayaran tersebut ke hari tertentu yang difikirkan berpatutan dalam kurungan Seksyen 19 Akta Kerja. Seterusnya, hak keselamatan dan kesihatan pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Buruh di Malaysia. Undang-undang yang berkaitan dengan hak ini termasuklah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dalam kes Mathis lawan Quiet-Baker Corporation 1999, Mahkamah memutuskan bahawa di bawah common law adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk menyediakan segala alatan keselamatan bagi pekerja. Sekiranya pekerja mengalami kecederaan akibat kelalaian majikannya, pekerja berhak menuntut ganti rugi sama ada melalui tindakan tort atau pecah kontrak. Jika dikaitkan dengan video ini, hak keselamatan dan kesihatan pekerja menjadi isu semasa setelah tragedi bom tangan di pangkalan TUDM berlaku pada 25 Jun 2023. Tragedi ini menyebabkan seorang anggota TUDM terbunuh dan seorang lagi cedera. Kejadian ini menimbulkan kebimbangan dan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor pertahanan dan keselamatan negara. Menurut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, majikan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Majikan perlu mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahawa tempat kerja dan peralatan yang digunakan oleh pekerja adalah selamat dan tidak membahayakan kesihatan pekerja. Oleh itu, tragedi ini menunjukkan kegagalan dalam pelaksanaan undang-undang dan tanggungjawab majikan dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. Selain itu, tragedi ini juga menunjukkan keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan latihan keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor pertahanan dan keselamatan negara. Pekerja di sektor ini sering terdedah kepada risiko yang sangat tinggi dan memerlukan latihan dan persediaan yang mencukupi untuk menghadapi situasi yang tidak dijangka. Oleh itu, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor pertahanan dan keselamatan negara. Ini termasuklah peningkatan pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang,
peningkatan latihan dan persediaan pekerja, serta peningkatan kesedaran dan kefahaman tentang keselamatan dan kesihatan pekerja di kalangan pekerja dan majikan. Seterusnya, setiap kontrak perkhidmatan dianggap sebagai satu perjanjian antara majikan dan pekerja untuk melakukan kerja, dan perjanjian ini mengandungi hak dan tanggungjawab yang wujud daripada pelaksanaan undang-undang. Dalam common law, terdapat dua bentuk kontrak iaitu kontrak perkhidmatan dan kontrak untuk perkhidmatan. Terdahulu disebutkan bahawa salah satu aspek penting bagi memastikan pekerja tidak terancam ialah mereka perlu mendapat perlindungan dalam pekerjaan, dan perlindungan ini boleh diperoleh melalui saluran undang-undang. Dalam konteks pekerjaan, undang-undang buruh yang digubal mestilah antara lain dapat meletakkan martabat dan hak pekerja di atas bahu majikan. Hak pekerja di sini termasuklah gaji, tempoh bekerja dan sebagainya. Kesemua hak asas ini terkandung dalam satu aspek penting undang-undang buruh iaitu kontrak perkhidmatan. Malangnya, tidak wujud sebarang mekanisme undang-undang yang memantau pemberian kontrak perkhidmatan daripada majikan kepada pekerjanya. Oleh itu, sering terdengar dakwaan tentang pekerja yang tidak mengetahui tentang adanya hak pekerjaan dan kelayakan yang sepatutnya mereka terima. Seksyen 2/1 Akta Kerja 1955 mentakrifkan kontrak perkhidmatan sebagai apa-apa perjanjian sama ada lisan atau bertulis di mana majikan bersetuju untuk menggajikan orang lain sebagai pekerja dan pekerja bersetuju untuk berkhidmat dengan majikan sebagai pekerja dan termasuk kontrak perantisan. Sebagai contoh, isu Doktor Kontrak yang disiarkan pada 4 April 2023 iaitu Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa kerajaan Malaysia bersetuju untuk memperluaskan allowance tambahan bagi pegawai-pegawai berwatan yang terpaksa bekerja selepas waktu bekerja. Dalam Akta Kerja 1955 disebutkan bahawa adalah menjadi kewajipan majikan memberikan kontrak perkhidmatan bertulis kepada setiap pekerjanya. Dalam kes Strikers Malaysia Sendirian Berhad lawan National Union of Commercial Workers Sabah, Mahkamah memutuskan bahawa adalah penting untuk majikan menerangkan kepada pekerja terma-terma asas kontrak perkhidmatan. Terma asas yang dimaksudkan ini adalah merujuk kepada kandungan dalam kontrak perkhidmatan yang dijadikan sebagai asas kontrak individu untuk bersetuju bekerja dengan majikan. Oleh itu, mewujudkan suatu kontrak perkhidmatan secara bertulis yang bagi setiap pekerja tanpa mengira tempoh perkhidmatannya seharusnya menjadi satu keperluan undang-undang yang mesti dipatuhi oleh semua majikan. Seterusnya, bagi membincangkan aspek waktu bekerja dalam Undang-Undang Pekerjaan, menurut Seksyen 60 Akta Kerja, Seksyen 60A-3-C Akta Kerja, waktu kerja normal adalah bilangan jam yang dipersetujui antara majikan dan pekerja dalam kontrak perkhidmatan sebagai waktu kerja biasa dalam sehari yang tidak melebihi had yang ditetapkan oleh akta ini. Manakala, lebih masa pula ialah bilangan ganjaran kerja yang dibuat melebihi masa kerja normal sehari seperti mana yang terdapat dalam Seksyen 60-3-B Akta Kerja. Seterusnya, menurut Seksyen 60A-2 Akta Kerja, majikan juga boleh menghendaki pekerja untuk bekerja melebihi had masa yang ditetapkan dan bekerja pada hari rehat jika wujudnya keadaan seperti kerja yang perlu kepada kehidupan masyarakat, kerja yang perlu pertahanan atau keselamatan Malaysia, kerja segera yang harus dilakukan ke atas tentera atau loji. Menurut jadual perkhidmatan perlu Akta Perhubungan Perusahaan 1967, antara perkhidmatan yang dikategorikan dalam perkhidmatan perlu adalah perkhidmatan bank, perkhidmatan elektrik, bomba, pengangkutan, perkhidmatan telegraf, telefon dan telekomunikasi serta perkhidmatan kesihatan awam. Tetapi di sini kita dapat lihat kebanyakan pekerja yang bekerja lebih masa tidak tergolong di dalam jadual perkhidmatan perlu Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Bermula 1 Januari 2023, lanjutan daripada penangguhan Akta Kerja 1955 pindaan 2022, Kementerian Sumber Manusia KSM telah meneruskan penguatkuasaan tersebut. Pelaksanaan ini akan membawa kepada pengurangan waktu jam bekerja mingguan maksimum Malaysia dari 48 jam ke 45 jam. Langkah ini menunjukkan berlakunya pengurangan 3 dalam waktu jam bekerja mingguan maksimum negara. Melalui usaha ini, ia secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti pasaran buruh negara. Pada erti kata lain mudah, meningkatkan keseimbangan ekosistem pekerjaan di Malaysia. Lulus di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara baru-baru ini, kita memberi satu life kepada ataupun satu kehidupan yang lebih comfortable kepada keluarga Malaysia ini. Di samping kita meningkatkan produktiviti. Seterusnya, hak-hak pekerja dalam mendapat faedah-faedah cuti.
Pekerja terancam dengan tidak diberikan hak-hak asas pekerjaan oleh majikan dari aspek hak mendapat cuti tahunan. Setiap pekerja berhak mendapat cuti tahunan berdasarkan tempoh perkhidmatannya dengan majikan. Menurut Seksyen 60 dalam kurungan E dalam kurungan 1 Akta Kerja 1955 memperuntukkan bahawa hak pekerja untuk mendapat cuti tahunan berbayar bagi setiap 12 bulan perkhidmatannya yang berterusan dengan majikan yang sama selama 8 hari jika ia telah bekerja selama kurang daripada 12 bulan, 12 hari jika ia telah bekerja selama 2 tahun atau lebih tetapi kurang daripada 5 tahun, dan 16 hari jika ia telah bekerja selama 5 tahun atau lebih. Jadi melalui berita Esra Awani ini menjelaskan tentang isu pekerja dinafikan hak cuti tahunan. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC memaklumkan bahawa mereka mendapat aduan daripada pekerja bahawa syarikat menafikan hak pekerja dengan tidak meluluskan cuti tahunan mereka. Hak ini sepatutnya perlu diberikan oleh majikan kepada pekerja tanpa mengemukakan pelbagai alasan seperti kekurangan kaki tangan, mengganggu produksi dan produktiviti syarikat dan masalah kos syarikat. Kerana ini merupakan hak pekerja di bawah Akta Kerja 1955. Majikan tidak meluluskan cuti pekerja agar mereka tetap bekerja untuk menjaga kelancaran operasi syarikat. Ini tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan. Kerana majikan boleh mencari alternatif lain untuk menggantikan pekerja yang bercuti itu, seperti merekrut pekerja kontrak sementara untuk membantu menjaga produktiviti dan memberikan peluang cuti tahunan kepada pekerja lain. Sememangnya alternatif ini meningkatkan kos, tetapi demi menjaga hak-hak kepentingan pekerja, amatlah penting untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan pekerja terjamin. Jadi, itu sahaja isu-isu yang berkaitan pekerja terancam disebabkan oleh hak-hak pekerja yang tidak dilindungi. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.